Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua dan selamat malam. Saya Syuda Ismail dan anda sedang menonton isu panas bersama aplikasi Act Now. Okey, isu komuniti, isu rakyat, isu masyarakat setempat sering kali kita bicarakan di social media, berkisah tentang kehidupan kita, berkisah tentang jiran tetangga kita, berkisah tentang kehidupan kita secara bermasyarakat. Dan kadang-kadang isu ni ialah kena selesaikan dengan cepat, betul? Baiklah, untuk kita sama-sama kita borak-borak malam ini, kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas bersama Act Now, iaitu Encik Melvin Lam. Kita akan borak panjang tentang aplikasi Act Now, bagaimana ia akan membantu anda dengan masyarakat setempat. Sebelum itu kita saksikan video yang telah kami sediakan. Silakan. Okey, kembali bersama saya Syuda Ismail dalam rancangan isu panas bersama aplikasi Act Now. Kita akan borak-borak panjang tentang suara-suara rakyat. Bagaimana kita akan menyelesaikan masalah, contohnya playground yang kerosakan di playground ataupun taman permainan, ataupun masalah-masalah lubang yang di jalan raya dan sebagainya. Ke mana dan dengan siapakah kita dapat menyalurkan aduan ini. Dengan itu kita akan bersama dengan pengasas bersama iaitu Encik Melvin Lam. Melvin. Hai, selamat malam. Selamat malam. Ketua Pegawai Eksekutif dan juga pengasas bersama Act Now iaitu Encik Melvin. Melvin, how are you? I'm fine. How are you? Okay, I'm good. Okay, Melvin, kalau kita lihat tadi kat video tadi, ada aplikasi ataupun ada kompilasi beberapa gambar yang diambil melalui aplikasi Act Now, betul? Ya, Okey. betul. Jadi penonton-penonton di luar sana ingin tahu apa itu Act Now dan bagaimana dia dapat membantu. And now ialah satu aplikasi mobile untuk membantu ke seluruh negeri Malaysia. Kami ada 155 majlis tempatan dan hanya 10% hanya ada aplikasi mereka sendiri untuk kawasan mereka. Tapi Act Now boleh cover seluruh 155 majlis tempatan termasuk Sabah Sarawak. So untuk kesenangan pengguna, the convenience of the user, bila you ada satu app boleh guna di mana-mana pun tanpa banyak download banyak apps dalam satu handphone awak. Okey, maksudnya Melvin nak cakap kat sini ialah kita boleh dapatkan aplikasi Act Now ini dengan mendownload melalui App Store dan juga Apple Store dan juga Play Store percuma saja, dan anda boleh buat aduan 24 jam, betul Melvin? 24 jam, yes. 24 jam. Okey, dan boleh disalurkan sebanyak 155 pihak berkuasa tempatan dan juga pihak berwajib. Ya, 155 seluruh Malaysia, saya boleh katakan. Seluruh Malaysia, ya. Okey, alright. Bagus. Apakah masalah-masalah yang selalu dihadapi yang kita boleh salurkan melalui Act Now? Kami ada 50 lebih kategori, tapi yang banyak buat aduan ialah berkenaan dengan sampah yang buang berrata-rata, kereta terbiak, jalan berlubang, kedai haram. Yang tak berlesen lah. Ya, tak ada license, iklan haram, banting yang di hang on the street lights. So banyak. Banyak kategori kami ada. Playground pun banyak juga. Okey. Macam sekarang hari ini kita akan cerita tentang isu kenderaan terbiar dan kerosakan kemudahan taman rekreasi ataupun playground. Banyak tak aduan-aduan yang diterima setakat ini? Malcolm. Macam seminggu lepas, kami sekurang-kurangnya ada 20 lebih komplain dalam kategori kereta terbiak. Okey. Hari saja, hari Sabtu, hari Ahad.
Oh, ya. Ya. So ada banyak kalau you ke travel and see around your neighborhood, Ya. tempat awak juga, memang banyak ada kereta terbiak. Apa sebabnya mereka membiarkan kenderaan? Mungkin, antara sebab-sebabnya. Hanya cakap ekonomi tak bagus, tak bayar installment, dia biar atau Jadi membiarkan kereta di tepi jalan. ya, tak ada pinjam dalam installment plan, you tak bayar installments, so you biar kereta itu. Ya. Right? One of the reasons. Second is that mungkin itu kereta surat curi. Orang terbiak di jalan. Apa barang mereka suka, yang kereta surat terbiak. Okey. Jadi saya terfikir, sekarang ni saya boleh saja telefon pihak berkuasa tempatan, telefon mereka untuk aduan-aduan seperti isu kenderaan terbiar, misalnya buaian tu dah rosak, boleh je terus. Tapi mengapa kita perlu gunakan Act Now? And now take over your responsibility, tanggungjawab. Tanggungjawab pengguna itu buat satu guna mobile phone mereka untuk satu ambil gambar dan submit saja. So Act Now akan ambil awak punya complaint aduan alasan. Kami akan highlight kepada semua department yang berkenaan macam di KL. Kami akan highlight kepada mereka, enforcement departments, landscape departments, semua kami tahu mereka. It's all in the application. It's all in the applications. So selain dari itu, bila ada feedback, kami akan feedback kepada pengguna. So it take a lot of time from the pengguna. Kami yang took over your responsibility. Yeah. Okay. And because jadi tempoh respon ni macam mana? Misalnya misalnya hari ni saya dah nampak ada buaian yang rosak, saya filekan dalam apps ni, berapa lama kan dia akan sampai kepada PBT? Biasa Majlis cakap tempatan ambil 14 hari untuk revert. Tapi kami ada case yang sekurang 1 minggu. Kalau case sambar 1-2 hari boleh bersihkan. So depends on how the complex of the case. Macam kereta terbiak lebih panjang sebab mereka akan investigate, pergi sana tengok kereta itu, dia akan ambil tu nombor, dia akan pergi ke siapa pengguna itu, ini kereta ada theft case lah atau apa ni. So dia ada serve notice, dan notice tu biasanya kasih 14 hari kepada owner of the car untuk akan tunda kereta tu. To take away the car. Kalau dia expire date, baru majlis boleh sampai tow the car away. So ada durations, this is case to case. Yeah, okay. Tengok complexity kepada sesuatu case itulah ya. Okay, jadi semua pihak berkuasa tempatan, adakah mereka aware tentang adanya apps ini? Bila tahun lepas Disember, kami sudah tulis officially kepada semua kedua majlis tempatan macam Datuk Manda, YTP, semua kami tulis kepada mereka, explain to them, dan kami juga tulis kepada ahli parlimen, kepada semua state assemblymen, to inform them that Act Now akan launch in bulan Disember tahun lepas. Yeah. So we are close to a year old, setahun. Hari ini bulan 11 bukan. So we are close to a year old. Setahun ya? Ya, hampir setahun sekarang. Ya. Saya terfikir juga mungkin ada tak masalah dalam berdepan dengan pihak berkuasa tempatan? Ada tak masalah-masalah misalnya ialah kita membawa aduan ya. Jadi mereka melihatkan banyaknya kerja aku lagi ke atau to share satu cerita. Ini saya tak cakap silakan. Itu beginning before lockdown, sebelum lockdown, kami dijemput tengok itu penggara corporate satu majlis bandaraya. Dia cakap, memang satu inisiatif yang bagus, tapi kalau app
apa ni, kalau app now successful, kami ada labeling kerja lagi. Kami takut apa ni, ke workforce kami tak cukup. Tapi saya cakap ini satu perkara baik sebab kalau ini kawasan majlis, bukan itu tanggungjawab majlis untuk membuat itu semua komiti happy with you in a very nice environment. So itu bukan nak tengok secara positif, jangan tengok secara negatif. You know, kami ke Act Now ia satu platform untuk kemudahan komuniti membuat aduan mereka. You know, mereka boleh pun beli apa ni opinion mereka, the advice kepada majlis melalui aplikasi Act Now. Ya. Saya rasa kerjasama ini seharusnya it's a good cooperation between apa ni orang kata di antara pihak berkuasa, pihak berkuasa tempatan dan juga pihak berwajib dengan orang ramai. Sebab kadang-kadang orang ramai tak tahu mana dia nak adukan. Yang menariknya apps ini dia boleh orang kata macam apa-apa kawasan tu dia boleh terus adukan di kawasan yang mana anda tinggal, betul? Di mana-mana community Malaysia, kalau kita travel kepada negeri state lain, kan, kalau kami tengok apa yang tersesuai nak lapor, biasanya pengguna itu saya tak tahu majlis yang involved. Saya di Johor besar apa majlis ini, tapi app kami akan identify untuk awak. You buat satu gambar, take pictures atau video, you submit. Aplikasi kami automatically akan register majlis tempatan itu dan alamat itu juga. Okey, kita ada beberapa komen ya, kita akan bacakan komen ni dan mungkin Melvin boleh jawab beberapa komen ini. Pengadu bolehkah menjadi become anonymous atau perlu bagi tahu personal detail? Okey, misalnya nak letak nama lain, adakah perlu kita letakkan nama kita, details, IC number, alamat, phone number? Melvin? Okey, itu satu fear factor. Bila kami design, kami ada buat 1 tahun buat apa ni research. Ini memang satu fear factor. Baru-baru semalam kami ada satu report. Dia cakap, okay, saya suruh report dia cakap, tolong App Now jangan review nama saya. Ya. Kami tak review sebab bila awak download, kami hanya tanya email awak dan anonymous name, your username. Lain-lain macam ID, telefon number, apa, alamat awak kami tak tanya. So bila awak buat satu report, sebenarnya App Now yang akan highlight dengan email kami dan telefon kami, address kami kepada majlis. So mereka tak tahu siapa yang buat report itu. Tapi macam mana kita nak tahu benda tu legit, sebab kita tak tahu details orang tu, kita tahu alamat, kita hanya ada email saja. Nama tu kita boleh record. Sebab itu kami use real time contents. Yang gambar atau video mesti real time. Tak boleh upload dari gallery, phone awak ada dari mana, tak boleh. Kami sokong anti fake news. So setiap report mesti real time contents. Ada waktu, alamat, semua sudah ada register itu. Right. Dan yang pengguna itu guna anonymous name. Bila sampai kepada sistem kami akan hantar untuk awak melalui App Now punya email. So majlis tak tahu siapa. Dia tahu saja itu ada video, ada gambar, itu facts yang betul. Dan kami akan meluluskan, kami ada kalau report itu tak sesuai, kami akan patah report itu. Jadi ada orang kata di belakang takbir yang menjaga ataupun memfilter komen-komen ataupun aduan-aduan ini ya. Yes. Sebab bila kami design aplikasi ini, kami ada survey beberapa majlis, mereka juga dapat laporan atau report yang bukan sesuai untuk menerima. So kami akan buat satu filter untuk kebaikan semua.
So apa I yang see. hantar kepada majlis tempatan semua itu 99% betul. Betul. Betul dan benar Ya, nama siapa yang hantar itu semua sudah filter out. Mereka tak tahu. akan dilindungi data ataupun Data protections under data Okay, protection. kita ambil lagi satu lagi komen daripada Facebook, daripada Vincent ya. Dia kata ada kereta yang terbiar, semua tayar dah kempis dan rosak, cermin pecah, nak kontak siapa? Kalau Kami nak terbiar, apa itu memang terbiar. Nak kontak tak payah, you guna app now, buat laporan. itu je. Kami akan kontak kami dengan app itu, report laporan saja. Dengan aplikasi kami, we do the rest. Okey, dia kata lagi baru download. Dia kata kat Pulau Pinang tak tahu Act Now berfungsi ke tidak. Okey, now you explain. Nazir, adakah ini hanya di Lembah Kelang atau seluruh Malaysia? Di seluruh negara. Okay, something kami ialah satu swasta persediaan. Kami tak ada funding at all. Okay. Kami saya sudah bersara 2 tahun dulu. So kami ada 3 partner. Kami finance this app dengan saving kami. Okay. Bagus niat, Marvin. Yes. E-service. We don't charge pengguna, we don't charge government. Okay, satu fact yang benar. Di Malaysia 155 majlis tempatan, hanya 10% ada aplikasi mereka sendiri. Yang besar macam bandaraya di Kuala Lumpur, Petaling ada. Penang Kalau Pulau ada. Pinang? Pulau Pinang ada? Yang belum ada aplikasi mereka. So kalau nak buat satu app, memang investment besar. Kalau Malaysia ada 130 majlis tempatan belum ada app. Ingat berapa banjaran investment nak buat. So app now is satu app untuk ke semua. Tapi dia boleh tak buat aduan tu, Melvin? Yang Vincent dia tanya, dia dah buat aduan, dia dah kereta tu kereta terbiar. Jadi boleh ke buat di Pulau Pinang? Kami ada banyak case. Tadi kami pun pinjam satu case. Setiap minggu ada banyak case dari Pulau Pinang dan kami dapat selesai untuk mereka. Dan bulan Januari tahun ini kami dijemput buat presentation kepada Special Assistant kepada YB Chief Minister of Penang. I see, okay. Kami tulis kepada mereka, dia pun cuba saya pergi tengok mereka di Komtak Office, CM Office. Alright, bagi penonton-penonton di luar sana, anda bolehlah share video ini seluas-luasnya sebab kita nak cuba dapatkan satu kemudahan kepada anda semua. Anda bolehlah mendownload aplikasi Act Now ini melalui Google Play ataupun Apple Play Store dan ia adalah free ya. Nah, sama ada kita buat aduan tu pun free ya, tak ada bayaran atau apa-apa. Kalau you ada app itu, you boleh tengok record semua. Setiap report ada ditepik atau publish dalam app. Tak ada yang erase. Sebab semua boleh share comment. Sebab kami nak buat transparansi. Sebab app yang lain itu semua dia tak tahu siapa yang buat app, berapa app dia ada terima, tak tahu. Tapi app now semua transparent. Dan boleh share. Anda boleh lihat semua ya? Yes. Okey, antara isu-isu dah setahun, agak lebih kurang setahun ya, Act Now ini sudah berada di aplikasi ni ya. Agaknya isu apa yang paling popular yang diterima oleh Act Now? Let's say itu satu kereta terbiar, abandoned vehicle, garbage, itu sampah potholes, jalan berlubang. Jalan berlubang. Yes, banyak. Setiap minggu pun ada. Jalan berlubang. Itu hitchhiking public car park yang orang parking, orang letak kerusi kon, okay. Itu banyak. Dan playground pun ada banyak. Taman-taman, nanti landscaping. Yang satu lately is nyamuk Aedes, yang tempat membiak pembiakan nyamuk. Yes, banyak.
I yang see. minggu lepas ada laporan Melaka pun sudah increase itu dengue fever. So banyak laporan berkenaan dengan itu. I see. Alright. Okay. So sekarang kita sebenarnya ini sedikit sebanyak juga turut membantu ya wakil-wakil rakyat ataupun ADUN, Ahli Dewan Undangan Negeri yang bersifat ialah membantu mendengar suara-suara rakyat, betul? Jadi tetapi ia tidak menggantikan seorang wakil rakyat. Wakil rakyat dia masih lagi ada human touch, dia berjumpa dan bersemuka dan sebagainya. Saya dan juga Melvin sebenarnya pernah telah mendapatkan pandangan seorang wakil rakyat dan beliau adalah YB Rajif yang ADUN Bukit Gasing dan kami cuba mendapatkan pandangan beliau dan beliau adalah apakah pandangan beliau menjadi orang tengah di antara rakyat dan pihak berkuasa. Jom kita saksikan. Setiap tahun tak kurang 800 aduan yang saya terima dan kes MPBJ mungkin yang paling banyak. So antaranya playground, isu longkang pecah, isu kebersihan, sampah haram yang dibuang oleh penduduk yang tidak bertanggungjawab, isu anjing liar sudah berkurangan, dulu lebih banyak sekarang kurang sedikit, isu kucing liar pun ada, isu ular pun agak banyak di sini. Isu monyet, terutamanya kita di atas Bukit Gasing ini, rumah-rumah berdekatan memang ada isu monyet dan sebagainya. So MPBJ mempunyai KPI mereka dalam lebih kurang 2 minggu untuk majoriti. Tetapi aduan seperti kebersihan biasa 1-2 hari akan selesai. Aduan pothole 1 hari akan selesai. Dan aduan lain, kebanyakan aduan biasanya 2 minggu. Dan aduan pembinaan haram itu adalah satu contoh yang mungkin 3-4 bulan. Sebab notis hendak diberi kepada pemilik untuk meruntuhkan struktur yang haram dan jika mereka tidak buat akan dibawa ke mahkamah. Yang bawa ke mahkamah so akan ambil lebih daripada 3 bulan. Jadi memang rata-ratanya saya rasa 90% aduan yang datang dapat diselesaikan dengan cepat dan hanya sedikit yang mempunyai sedikit masalah untuk diselesaikan ambil masa sedikit. Denggi adalah masalah kesihatan yang memang cukup besar di negeri Selangor dan di Malaysia dan di Bukit Gasing kami bekerja rapat dengan Jabatan Kesihatan MPBJ. Setiap minggu kami mengambil senarai hotspot denggi yang wujud di DUN Bukit Gasing dan di setiap tempat hotspot. So hotspot yang mempunyai kawasan perumahan yang mempunyai 2 kes atau lebih, kami akan memasang mosquito magnet yang kami melabur untuk membeli mosquito magnet ini, kami pasang alat mosquito magnet di sana untuk membantu menghapuskan nyamuk di sana supaya pembiak jangkitan baru dapat dikurangkan. Dan juga di kawasan flat cost rendah, jika tempat itu menjadi hotspot, kami memberi insect repellent. Ini adalah di samping kerja-kerja MPBJ untuk membersihkan kawasan, memastikan tak ada sampah haram di situ. Jadi rata-ratanya oleh itu keseluruhan dia hampir semua wabak denggi yang di DUN Bukit Gasing ini tidak bertumbuh menjadi satu hotspot yang besar. Dia dapat dalam tempoh 1-2 minggu ini kita dapat matikan isu tersebut di sana dan oleh itu di seluruh kawasan Lembah Kelang saya lihat DUN Bukit Gasing agak kurang hotspot denggi berbanding tempat-tempat yang lain. Semua pihak yang melakukan usaha untuk membantu rakyat untuk mendekati pihak berkuasa adalah baik. Saya mengalu-alukan usaha mereka. Jadi rakyat yang menggunakannya, saya menggalakkan rakyat yang melihat masalah yang mereka rasa perlu diselesaikan. Jangan hanya bincang di kedai kopi bersama kawan. Gunakan platform-platform yang sedia ada untuk melaporkan kepada pihak berkuasa supaya pihak berkuasa sedar dan ambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya playground yang mungkin ada kerosakan. Jangan hanya komplain dalam grup WhatsApp dengan kawan-kawan, jangan hanya komplain kat kedai kopi dengan kawan-kawan, tapi ambillah 1 minit, tak lebih 1 minit untuk pakai platform-platform seperti ini untuk laporkan supaya dapat diselesaikan dengan cepat. Okey, kembali bersama saya Syeda Ismail dan juga Melvin Lam iaitu pengasas bersama aplikasi Act Now. Okey, malam-malam ni sejuk, saya pun menggigil ni sebenarnya. Okey, Melvin, tadi kita dah cerita dengan YB Rajif ya. Dia kata jangan bincang kat kedai kopi, jangan bincang dalam grup WhatsApp. Terus buat aduan dekat dalam apps, betul? Ya, okey, saya nak ke
nak bincang dengan kedai kopi pun boleh selepas buat laporan dengan app now. Ya, Boleh bincang. bincang dalam aplikasi lah. Kita boleh bincang dalam Yes. Yeah. Okey, sebenarnya saya nak juga tahu ya, Melvin, bagaimana cara dia, sebab tadi you ada cakap dia real time. Maksudnya bila you tengah jalan-jalan you nampak ada sampah, you memang kena ambil je tu. You tak boleh save, you ambil gambar daripada gallery dan masukkan, memang tak boleh. Cuba ceritakan tentang real time, gambar real time yang harus anda lakukan untuk buat aduan dalam Act Now. Ya, sebab yang saya cakap, kami support Fake News. Kami nak avoid kalau ambil dari online atau gallery sendiri, itu gambar atau content kami takut itu sudah old content, sudah lama. Ataupun diedit ke apa kan? Edit gambar dalam dan itu. So kami takut masalah ni sebab masalah ni dalam social banyak berlaku. So yang kami now ada satu aplikasi yang serius sebab untuk memandu orang. Kami tak mau majlis yang ambil aduan dari kami tengok itu, gambar ini apa ni? Gambar apa ni? Close down Act Now. Kami tak mau ambil laporan dari Act Now. So kami mesti serius. Act Now untuk orang yang memandu orang, bukan satu platform untuk bercorak atau to make fun of, you know. So content itu mesti real time. Dia ambil app kami boleh ambil 5 gambar maksimum atau 1 minit video. Right? So must be on real time. Sebab itu real time kami akan tarik dan masa itu juga yang kami ambil. Okey, nak ceritakan tentang real time. Pada hari yang saya berjalan-jalan dengan YB Rajiv hari itu, kami pula ternampak ada satu binaan lama Telekom, betul? Kita pun ambil gambar kan. So kita pun ambil. Jadi konon-konon kita nak eksperimen. Kita memang betul nak eksperimen. Kita eksperimen. Dan kita nak tahu apa cerita selepas itu. Adakah ia sudah diselesaikan? Yang saya tahu itu dekat itu taman playground itu, YB cakap ini yang Telekom sudah ada sini berapa tahun. Dia cuba selesai kes ini tapi Telekom tak dapat tak ambil keluar. Itu Telekom atau TNB? Telekom ya. Okey. Telekom. Yang ini tengok Telekom ini tiang ini bukan BC, yang C concrete. Itu menunjukkan ini tiang. Ini macam 20 tahun punya tiang. No? Sekarang semua tiang guna BC bukan? Ya. Cast iron. Sekarang ini concrete. So dia cakap ini dia cuba berapa kali, 2-3 tahun tapi tak not successful. So saya cakap dengan YB, let Act Now take a challenge with you. Wow, okay. Now, so saya sendiri ambil dengan app ini buat laporan. Alright. So selepas buat laporan, of course we follow up with majlis dengan Telekom 10 hari saja. Telekom datang sini dengan crane bersihkan tempat itu. Sebab kita cakap dengan Telekom itu tapak landscape. Ada banyak kanak-kanak, orang tua petang pergi sana jalan-jalan. Dan itu crane orang boleh trip over dan masuk ke dalam longgang. So kami explain to ini very serious. Sudah dia beberapa tahun sudah patah. You harus sebagai Telekom satu corporate yang bernama di Malaysia mesti jaga komuniti di tempat itu. So kami use the soft approach. Sebab untuk 10 hari untuk selesaikan itu adalah satu yang bagus kan. Maksudnya pihak berkuasa tempatan mengambil aduan-aduan daripada Act Now secara serius. Yes. Sebab itu mula-mula bila kami bermula macam January, February, March itu sebelum lockdown, kami mesti cakap 10 kali kami panggil mereka tak layan kami. Dia tengok you baru, you tak serius. Tapi dia tahu selepas itu setiap hari kami continue
kami tak putus hati, kami ada semangat untuk menolong orang. Kami cakap sama dia, kami cuba menolong komuniti saja. Apa salah kami? So mereka dengar kami dan saya ingat dia mereka pun emotionally affected by Act Now. So dia terus tolong ambil laporan kami dan selesai masalah kami. Ya, okey. Alright, saya soalan saya nak tanya ya. Mungkin ada pihak-pihak di luar sana juga mungkin soalan boleh ajukan melalui Facebook kami dan boleh letakkan komen di sana. Kita boleh Melvin di sini boleh menjawab soalan-soalan anda yang berkenaan dengan pihak berkuasa tempatan, sahaja tetangga dan sebagainya. Saya nak tanya, adakah aduan bukan jiran tetangga bergaduh yang tu tak boleh kan? Family affair kami belum masuk lagi campur. Tetangga tak boleh ya. Jika aduan jika aduan tidak berkenaan dengan PBT, misalnya pihak majlis contohnya imigresen dan sebagainya, bolehkah pengadu membuat aduan? Kami cuba tak mau menolak tapi orang punya report. So kami akan sudah menghubung macam Jabatan Immigration, PDRM, Bomba. Kami ada kes macam bees hive, monyet di Kajang. So syarikat perkataan air. So kami akan hubung mereka. I see. Kami tak akan reject. Ini bukan majlis tempatan yang responsibility kami tak terima. Kami terima. Okay. Alright. Bagaimana pula macam aplikasi ni sebenarnya dekat di luar sana pun ada banyak lagi cara-cara untuk kita buat aduan. Kita boleh email terus kepada Majlis Pembenaran, kita boleh email terus kepada pihak kuasa tempatan, ada hotline dan sebagainya. Bagaimanakah aplikasi ini berbeza dengan yang lain-lain ini? Laman web dan sebagainya. Okey, yang pertama sekali ke Act Now yang tiap-tiap laporannya buat akan publish di aplikasi platform kami. So itu semua transparent dan kami nak community share atau komen pengalaman mereka. So macam kami di Petaring Jaya ada satu pengalaman, saya nak orang member dari Sabah Kota Kinabalu tahu kami punya case dan dia boleh share dan komen. Sebab kami cakap community mesti communications mesti is very important, and majlis tu boleh tengok juga apa perasaan community terhadap majlis tempatan, how they see majlis tempatan. So saya harap itu image pun boleh ditinggikan, antara komiti dengan majlis tempatan juga. Ada soalan daripada WhatsApp saya, dia tanya bolehkah seseorang itu membuat aduan berkali-kali ataupun satu kali saja? Misalnya ada orang tu tak ada kaki mengadu je, dia tengok sana mengadu, dia kaki mengadu. dia round dia mengadu. You boleh round buat berapa kali, tak ada restrictions. Kami tak ada chart, you boleh buat berapa you sesuka hati. Tapi tiap report kami akan value itu laporan yang yang sesuai untuk pass, tak pass. Untuk disalurkan kepada PBT. Kami akan filterkan. Alright. Okay, ceritakan sedikit tentang sejarah Act Now. ACT tu ada maksud ke apa ni? Ada maksud. ACT of course dalam bahasa English act. I mean you ada bahasa lakukan sesuatu. Ya. Laku. You buat perlakuan segera. Right. ACT also stand for Assembly of Community Trust. Okay. So Assembly of Community Trust. So it's all about community issue. Assembly Community Trust itu maksudnya pengumpulan masyarakat-masyarakat setempat, kepercayaan komuniti itu secara berkumpulan. Kalau kita nak gambarkan, bagaimana mendapat inspirasi untuk buat aplikasi ni? Sebab saya bukan muda, saya sudah of age. Saya ada banyak experience dalam live yang ada kami
pun ada pergi luar negeri ataupun ni, selalu saya orang tengok balik, oh sana di Singapura, di Tokyo, oh keadaan baik, bersih, disiplin. Mengapa kami di Malaysia tak semacam mereka? So saya ingat sebab kami malas buat report. Sebab buat report ada banyak, like you telefon, ada email, you need your efforts. So kami malas sikit lah nak buat report laporan. So dengan satu app sekarang, semua orang ada smartphone dan guna smartphone, you download aplikasi, you jalan mana-mana, you tengok apa, you macam selalu main Facebook atau Instagram, you macam main saja, itu ambil gambar, video, you hantar dan team ActNow akan bantu awak. So kami nak itu buat satu habit untuk masyarakat, untuk komuniti untuk mengambil tanggungjawab untuk mereka sendiri. I see. Okay. Apakah agaknya your future plans for ActNow? Adakah ia akan dibesarkan lagi ke negara-negara lain dan sebagainya? Ya. Dalam Malaysia konteks, saya berharap local council, kerajaan akan sokong kami sebab kami ada satu swasta persendirian yang melapor import investment. Kami tak ada lock kerajaan pintu tolong subsidize saya, kami tak ambil satu sen pun. Tapi kami harap komiti dan kerajaan sokong app kami untuk buat make good use of it. Dan untuk app ini sebenarnya boleh guna di mana-mana pun lain negara. Ya. Kami sudah test di Europe, di India, Japan, sudah tested. Boleh guna. You boleh download app kami dari App Store atau Play Store dan you boleh share community issue di berata-berata tempat. Sebab itu app kami ada satu fungsi. You boleh guna apa bahasa you suka dari A to Z. I see. Bukan sahaja bahasa English, bahasa Melayu. Arabic, Japanese, Zemagri, you boleh guna. Kami ada translation facilities. Sebab kami nak menggalakkan komuniti sedunia menggunakan. Share experience mereka, tempat tinggal mereka, di komuniti mereka. I see. Okay, bagi penonton di luar sana, kita boleh download di Google Play, ActNow di Google Play ataupun Apple App Store, dan apa kata anda semua bolehlah ikuti perkembangan ActNow melalui Facebooknya, iaitu ActNow Trooper My. Yang maksud trooper ni maksudnya memang ada manusia sendiri ataupun there's a robo advisor or as a chatbot. Kenapa saya berkata begitu? Kadang-kadang kita buat aduan, ada sekarang ni aplikasi ataupun teknikalnya sekarang ni teknologi, bukan teknikal, teknologinya ada robo advisor, ada chatbot yang menjawab. Adakah bagaimana pula dengan ActNow? When time to would that be a customer service at the back end atau bagaimana? Itu satu back end service yang kami ada. Sebab kalau tapi orang tidak sebab case ini ia community issue, bukan macam robotik, ada difference degree. Macam kami ambil satu laporan dari Negeri Sembilan Seremban yang air tangki itu di community itu sudah rosak. So yang video yang show us itu air sudah keluar dari tangki besar. So itu satu pembasaran air. So kami act fast. So ini bukan Majlis Tempatan Seremban punya responsibility, tapi kami buat itu cepat hotline, panggil mereka Syarikat Pembayaran Negeri Sembilan untuk setengah hari, because sampai sana ratify itu wow. So itu case by case. So ada case kami nak tengok kalau itu nak cepat, nak attend, kami akan attend dengan personal call mereka. Oh, okay. So it's quite personalised, ya. Maksudnya tidaklah kita hanya melihatkan ada chatbot yang menjawab dan sebagainya, tidak ya. Tapi ada back end yang mengambil aduan anda. Yes. So kami ini kami panggil CRO, Community Relation Officer.
I Dia see. bila dia ambil itu aduan, dia tengok yang so called important very urgent, mereka akan panggil direct kepada department yang respective authority. I see. Tapi mereka So, tidaklah bekerja 24 jam maksud saya ataupun bagaimana? Adakah mereka seperti hotline 24 jam? We harap cepat ada 24 hours service. Okay. Saya harap tahun depan kami akan start with probably 12 hours apa ini we have to attend. Sebab ini kalau kami service rated, so ada satu case urgent, we need to attend, we need to invest. Dengan cepatnya. Okay. Alright, ada apa-apa lagi yang mungkin Melvin nak share dengan kita malam ini, borak-borak pada malam ini, Melvin? I'd like to thank Skinny TV, terima kasih Syeda dengan tim Chan untuk beri peluang kami ActNow untuk check. And kami harap Komuniti Malaysia guna ActNow sebab saya cakap kebanyakan orang takut nak buat laporan. Tapi ActNow jangan risau. Ketika awak punya nama, IC, kami tak tahu. Kami pun tak tahu apa nama yang buat aduan. Yang kami nak itu email saja dan username saja yang kami mahu saja. Tapi untuk negara, saya harap ada komuniti yang bersih, teratur. Saya ingat semua orang pun nak tinggal dalam keadaan ini. So ini harapan kami. Okay. Alright, itu saja borak-borak kita pada malam ini untuk rancangan isu panas bersama ActNow, Melvin. Pastikan anda terus bersama kami minggu depan pada masa dan channel yang sama di Kini TV dan juga Malaysia Kini Bahasa Malaysia dan juga di Facebook ActNow Trooper My ya, di Facebook anda bolehlah ke sana untuk mengikuti perkembangan ActNow. Okay. Nampaknya kita masa sudah mencemburui kita ya Melvin. Kita ada overrun. 45 minit bersama, it's okay. Kalau ada apa-apa persoalan ataupun aduan yang ingin anda ajukan, anda boleh ajukan melalui Facebook mereka, anda boleh pergi ke sana ya, betul? Ataupun terus download saja apps itu melalui Play Store dan juga Apple Store. Okay, itu saja dari saya. Jadi jangan lupa kita share seluas-luasnya video ini ya, Melvin. Alright, yeah. Okay, sekian saja dari saya, Shilda. Saya Melvin. Thank you so much, Melvin, for being with us tonight. Welcome. Alright. Welcome. Okay. See you next week. Bye. Okay, bye. Yep, bye.